الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Tuan-tuan, profesor-profesor dan datuk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sama-sama kita rafaqkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya. Hari ini dapat kita bersama dalam meneruskan tazkirah kematian kita dan juga alam akhirat. Maka sebelum ini kita telah membicarakan berkaitan dengan perbahasan jangan menyakiti mayat dengan perbuatan dosa, dan kemudian kita telah bahaskan berkaitan dengan jangan menyakiti orang yang telah meninggal dunia. Dan amalan-amalan yang kita bincangkan juga iaitu berkaitan dengan amalan-amalan yang boleh menyebabkan orang yang berada dalam kubur rasa terseksa dengan amalan-amalan dosa yang kita lakukan. Dan begitu juga dengan amalan-amalan soleh yang kita lakukan akan memberikan syafaat dan memberikan kebahagiaan kepada orang-orang ahli keluarga kita yang berada dalam kubur. Maka setelah itu tuan-tuan, kita akan bahaskan berkaitan dengan di mana roh berada setelah keluarnya dari jasad. Maka setelah mana sakaratul maut datang menyebut kita, maka datanglah malaikat-malaikat yang menyeru kepada roh kita untuk keluar daripada tubuh dan juga jasad kita. Maka setelah itu, di manakah letaknya roh yang telah dikeluarkan oleh para malaikat? Di sini dikatakan bahawa Abu Hasan Al-Qabisi berkata, menurut mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, setelah roh keluar daripada jasadnya, para malaikat membawa roh ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dan ditanya, jika dia termasuk dalam orang yang beruntung, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, bawalah dia masuk ke dalam syurga serta perlihatkanlah tempatnya di syurga. Lalu para malaikat membawa roh tersebut ke syurga sehingga jasadnya selesai dimandikan. Apabila mayat itu telah selesai dimandikan dan dikafankan, maka roh tersebut akan dikembalikan dan akan berada di antara jasad dan juga kain kafan mayat tersebut. Maka dalam perbahasan ini tuan-tuan, kita dapat lihat pada perbahasan-perbahasan yang sebelum ini dengan mengatakan bahawa ketika mana jenazah kita itu ataupun ketika mana jasad kita telah ditarikkan roh mereka keluar dari jasad mereka, dan ketika itu para malaikat ini akan memperlihatkan roh tersebut sama ada orang yang soleh ataupun yang tak soleh, sama ada roh tersebut orang yang baik ataupun tak baik. Kalau roh tersebut di antara orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, orang yang soleh, orang yang dalam keadaan yang baik ketika itu, maka roh ini akan dibawa dan diletakkan di atas kain kafan, yang mana malaikat bawa kain kafan tersebut daripada syurga Allah Ta'ala. Maka diletakkan roh tersebut di atas kain kafan, maka dibawakanlah dari tingkat yang pertama sampai tingkat yang ketujuh. Setiap tingkat tersebut para malaikat akan mengatakan, roh siapakah wahai malaikat yang berbau sangat-sangat harum ini? Maka malaikat ini mengatakan roh si fulan bin si fulan. Maka ketika itu malaikat saling mendoakan antara satu sama lain akan kesejahteraan roh tersebut. Maka bawalah naik sampai ke tingkat yang ketujuh, dan sampai tingkat yang ketujuh ketika itu malaikat akan bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan, perlihatkanlah kepada roh ini tempat kembali mereka. Maka ketika itulah roh ini akan melihat di manakah tempat kembali mereka. Dalam riwayat yang mengatakan bahawa ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada roh tersebut, asal tempat kembali kamu adalah di sini, iaitu ada satu tempat yang banyaknya api yang dipenuhi dengan kesengsaraan. Maka ketika itu roh malaikat mengatakan bahawa tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keampunan kepada engkau, dan Allah Subhanahu wa taala telah menukarkan tempat kembali kamu daripada neraka Allah Taala kepada syurga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu tuan-tuan, roh ini dia masuk ke dalam syurga dan dia memperhatikan segala kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ketika itu tuan-tuan, maka roh ini akan dikembalikan semula oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi Allah Subhanahu wa taala. Dia akan turun semula ke bumi ini setelah mana jenazah itu dimandikan, dan roh ini akan duduk di antara kain kafannya dan di antara jasadnya, dan dia akan melihat apa yang sedang dilakukan oleh ahli keluarganya. Dia lihat ada ahli keluarga yang sedang baca Quran, dia lihat ada ahli keluarga yang sedang menangis, dia lihat ada ahli keluarga yang sedang berbuka-buka dan sebagainya. Maka dia akan melihat satu persatu apa yang dilakukan kepada manusia terhadap jasadnya sendiri. Dan ketika itulah tuan-tuan,
kalau roh tersebut adalah orang yang baik, kalau jasad tersebut adalah orang yang beriman pada Allah Ta'ala, roh ini akan berkata kepada orang-orang yang berada di sekitar itu dengan mengatakan, segerakan kebumikan aku, segerakan kebumikan aku. Kenapa sedemikian tuan-tuan? Kerana dia dah nampak dah nikmat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak berikan kepada dia. Bagi dia, dunia ni dah tak ada apa. Dan kerana itulah dia menganggap bahawa ketika mana aku dah nampak segala kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah jadikan kepada aku, dan ketika mana aku hidup dahulu, aku kerjakan segala amalan-amalan soleh aku kerjakan segala tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan aku telah melihat janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Allah berikan kepada aku. Dan hari ini segala kenikmatan-kenikmatan ini dah tak ada dah bagi aku. Ahli keluarga aku akan tinggalkan, harta benda aku akan tinggalkan, tetapi jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu aku akan masuk dalam surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itulah yang kekal selama-lamanya. Dan ketika mana dia nampak orang ahli keluarga mereka melambat-lambatkan urusannya, memandikan dia dalam keadaan lambat, mengurus mengkafankan dia dalam keadaan lambat dan sebagainya, maka dia akan mengatakan, segerakan. Dan ketika mana jenazah itu diangkat ni tuan, nak bawa ke kubur ni, maka jenazah roh ini dia akan duduk di sebelah kepala jenazah tersebut. Ni orang kita tuan, dia akan duduk di sebelah kepala dia, dan dia akan ikut daripada rumah dia sampailah ke kubur. Dan ketika itu dalam keadaan dia berjalan, dia akan katakan, segerakan. Dia nak dapat, dia nak kejar rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana bagi dia itu adalah rahmat yang kekal selama-lamanya. Di dunia ni hanya sementara. Dan kalau dia tinggalkan harta sekalipun, harta tersebut akan difaraidkan. Kalau dia tinggalkan isteri-isteri ataupun dia tinggalkan suami, isteri ataupun suami akan kahwin dengan orang yang lain. Maka ketika itu dikatakan, nikmat yang aku tunggu-tunggu aku dah dapat, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kekal abadi. Dan pada ketika itulah, bila masuk saja ke dalam kubur ni tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan masukkan seluruh roh tersebut ke dalam jasadnya untuk ditanya oleh malaikat munkar dan juga nakir. Ada pun orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tuan-tuan, orang kafir, orang musyrik, orang yang maksiat dan sebagainya, ketika mana roh mereka dah ditarik oleh nyawanya oleh malaikat maut, dan pada ketika itu malaikat akan bawa roh ini naik ke tingkat yang pertama, tingkat yang kedua, sampailah langit yang ketujuh. Setiap tingkatan tersebut malaikat akan berkata, celakalah siapakah roh yang paling busuk ni, dia kata. Siapakah punya roh yang paling busuk ni? Maka dikatakan sipulan bin sipulan. Dia kata, tidak ada bahagia bagi kau, tidak ada kerahmatan bagi kau, tidak ada pengampunan bagi kau. Maka ketika itu dia naik sampai bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala katakan, perlihatkan kepadanya tempat kembali. Maka diperlihatlah kepadanya satu tempat yang paling indah, satu tempat yang paling indah, iaitu syurga Allah Ta'ala. Dia lihat kerahmatan Allah, dia lihat nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Lalu malaikat mengatakan, sepatutnya tempat kembali kau di sini, tetapi dengan musyrik engkau, dengan kemaksiatan yang kau lakukan, dengan disebabkan kezaliman yang kau lakukan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memberikan tempat kembali kau ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu ketika itu tuan-tuan, Allah arahkan dia untuk kembali semula ke dunia. Maka malaikat bawa semula dia ke dunia, dan duduk di antara kepala dan di antara jasadnya dan juga kain kafannya. Maka bila dia tengok orang sedang mempersiapkan diri tuan-tuan, lalu dia kata apa? Lambat-lambatkan. Jangan kau cepat-cepatkan. Dia takut kenapa tuan-tuan? Kenapa dia tak nak segera seperti mana orang yang beriman? Kerana dia tak boleh terima kenyataan dia akan masuk ke dalam neraka Allah Ta'ala. Dan pada ketika itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah janji kepada dia, tempat kau kumpul neraka, tempat kau kembali memang dalam neraka, kau takkan keluar sampai bila-bila. Maka ketika itu tuan-tuan, dikatakan kepada orang yang sedang mempersiapkan kain kafan dia, jangan lambat-lambat. Dikatakan lambat, tolong jangan segerakan, kerana bagi dia azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala sedang menunggu. Dan begitulah sampai ketika mana jenazah dah diangkat, diusung ke dalam keranda. Maka dia akan seboleh-bolehnya mengatakan kepada orang lain, jangan laju-laju, perlahan-perlahan. Kerana bila dah masuk ke dalam yang lahat kelak, confirm azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan diketuk tuan, akan dikenakan kepadanya. Kemudian tuan-tuan, setelah itu dikatakan bahawa nasib roh orang kafir. Lalu kita lihat bagaimana nasib roh orang kafir tuan-tuan. Dikatakan roh orang kafir akan direnggut dengan keras, dan wajahnya ketika itu seperti orang yang sedang makan buah periuk.
Malaikat kemudian berkata, keluarlah wahai jiwa yang kotor yang berada dalam jasad yang kotor. Orang kafir itu lalu menjerit melebihi kuatnya jeritan seekor keledai. Ini kita tak nampak tuan-tuan. Kenapa? Ia adalah peristiwa yang berlaku dalam keadaan gaib, dalam perkara yang gaib. Dan ketika ini tuan-tuan, kalau kita lihat kesengsaraan azab orang tersebut, kita tak boleh nampak dan kita tidak boleh judge dari mata pandangan kita. Kadang-kadang kita nampak mati elok orang jiran sebelah kita ni orang bukan Islam. Kita tengok dia mati macam elok senang dia, sakit-sakit sikit lepas tu mati. Kan tak ada nampak muka, tidaklah macam dalam cerita tanah kubur kan, berapi-api, tiba-tiba muka jadi hitam lekam, keluar ulat dan sebagainya. Dan tapi kita nampak seolah-olah dia ni mati dalam keadaan yang senang. Kita kena lihat tuan-tuan berdasarkan hadis Nabi SAW. Peristiwa-peristiwa perkara-perkara yang baik ni tuan-tuan, sandaran kita hadis Nabi Al-Quran. Itu adalah benda yang penting. Dan kita tidak boleh menafikan Al-Quran dan kita tidak boleh menafikan hadis Nabi SAW. Berkaitan dengan roh, Nabi SAW pernah ceritakan kepada kita bahawa orang yang beriman kepada Allah SWT, ketika mana mereka ini mati, ketika mana mereka itu ditarik nyawanya oleh Allah SWT, mereka akan rasa kesakitan yang amat sangat. Kenapa? Kerana adanya sakibaki dan sisa-sisa dosa yang ada pada diri mereka, yang masih lagi belum diampunkan dosanya oleh Allah SWT. Lalu orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, dia akan rasa sakit. Bila dia rasa sakit tuan-tuan, kesakitan yang dialami itu adalah sebagai tanda kafarah segala dosa-dosa yang bersisa pada diri dia. Maka Allah SWT nak sucikan diri mereka. Lalu Allah bagi kesakitan ketika mana mereka sakit, ketika mana sakaratul maut. Lalu dengan sakit tersebut, segala dosa diampunkan dosanya oleh Allah SWT. Adapun orang kafir, bila orang kafir ni tuan-tuan, Allah SWT tak zalim kepada mereka. Kita lihat tuan-tuan, ada segelintir orang yang bukan Islam tuan-tuan, kita lihat bagaimana kebajikan mereka. Mereka akan derma. Nampak saja orang susah, dia akan derma. Nampak sedikit orang susah, dia akan bagi sedekah, dia akan bagi bantuan dan sebagainya. Bantuan-bantuan yang mereka berikan itu tuan-tuan, bagi kepada anak yatim, bagi kepada orang miskin. Dan bahkan kadang-kadang bila orang Islam minta sumbangan untuk bina surau, untuk bina masjid dan sebagainya, mereka sendiri menyumbang. Lalu Allah SWT jadikan sumbangan-sumbangan mereka itu tuan-tuan bukan untuk akhirat, tetapi untuk dunia. Kenapa untuk dunia? Nabi katakan Allah SWT akan mempermudahkan ketika mana mereka mati. Kita nampak mereka senang mati, barangkali kerana adanya kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Maka ketika itulah Allah SWT mempermudahkan bagi kematian mereka. Maka kita tak nampak dalam aspek tersebut. Tapi dalam hal ini, kalau orang tersebut dah tak pernah buat pahala, dah tak pernah buat kebaikan dan kafir kepada Allah SWT, di sini Nabi mengatakan bahawa Allah SWT dan malaikat maut akan mengatakan, ya ayyuhan nafsul khabithah ikhriji. Nabi katakan, wahai jiwa-jiwa yang kotor, keluarlah kamu daripada badan-badan yang hina yang kotor ini. Dan ketika itulah Nabi SAW menceritakan kepada kita, orang yang kafir kepada Allah SWT ni tuan-tuan, ketika meneruh mereka dan roh ini tak nak keluar daripada badan mereka. Dan ketika itulah saat sakaratul maut, Allah SWT menzahirkan dan memperlihatkan tempat kembali mereka asali. Amalan-amalan yang buruk yang mereka lakukan, Allah SWT zahirkan di hadapan wajah mereka. Dan ketika itulah tuan-tuan, apa yang berlaku? Ruh ini bila dilihat tempat kembali mereka, amalan buruk yang mereka lakukan, tidak ada keampunan yang Allah berikan kepada mereka. Orang yang beriman berlainan. Orang yang beriman ketika mana mereka nampak amalan-amalan soleh mereka, melihat keampunan Allah SWT, ruh yang keluar tuan-tuan, seperti mana yang Nabi sifatkan ruh orang mukmin keluar seperti mana air yang keluar daripada teko. Macam mana kita lihat kita tuang air dalam teko tuan-tuan, air mengalir daripada dia mencorong, begitulah ruh orang mukmin beriman kepada Allah Ta'ala. Tapi ruh orang kafir ni, mereka akan beronta kerana apa? Dia tak nak keluar daripada jasad mereka. Dia tahu kalau ruh itu keluar daripada jasad, azab Allah SWT sedang menunggu. Lalu ketika itulah Nabi SAW mengatakan bahawa mereka itu akan dipukul daripada punggung mereka dan akan dipukul daripada muka mereka sendiri. Allah SWT berikan keizinan kepada malaikat untuk pukul punggung mereka dan pukul muka mereka. Maka sebab itulah dua tempat ini yang malaikat maut akan
akan pukul untuk keluarkan roh mereka dengan cara paksa. Maka bila dipaksa roh tersebut, tuan-tuan, kesakitan yang mereka rasakan sangat-sangat sakit. Dan bila kesakitan yang dirasakan sangat-sangat sakit, maka tak mustahillah mereka akan menjerit selebih teruk daripada jeritan keldai. Jeritan keldai ni, tuan-tuan, mungkin kita tak pernah dengar keldai menjerit. Tapi kalau tuan-tuan duduk di tepi keldai, tuan-tuan pun takkan sanggup. Kami, tuan-tuan, di negeri ni, tuan-tuan, memang keldai ni adalah binatang tunggangan biasa. Orang jual barang, orang tarik barang, orang bawa barang pun dan sebagainya, bawa manusia pun gunakan keldai. Kalau keldai ni dia menjerit, tuan-tuan, nak duduk tepi ni, dia akan rasa bingit yang teramat sangat. Kerana kenyaringan suara tu yang teramat sangat. Lalu sebab itu dalam hal ni, orang tersebut dia akan jerit lebih teruk daripada jeritan keldai. Dan ketika inilah dia katakan, setelah Israel itu malaikat maut mencabut rohnya, maka roh tersebut diserahkan kepada malaikat Zabaniyah dengan wajah yang amat seram dan pakaian yang serba hitam dengan bau yang amat busuk. Di tangannya ada satu cemeti yang akan dipukul kepada orang kafir mengikut dosa yang dilakukan. Zabaniyah melipat jasadnya sehingga seperti sebesar belalang, sedangkan di akhirat jasad mereka akan lebih besar daripada jasad orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah Zabaniyah ni, tuan-tuan? Kalau kita lihat malaikatul Zabaniyah, seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, kamu panggil malaikat, kamu panggil puak-puak kamu, sanad'u Zabaniyah. Allah kata, ketika mana satu peristiwa, tuan-tuan, Abu Jahal datang bertemu dengan Nabi SAW ketika mana Nabi sedang solat. Lalu ketika itu Abu Jahal kata, Muhammad, siapa berikan keizinan kepada kau nak solat sini? Dia kata. Nabi katakan, aku tak nak, aku nak solat sini juga. Lalu apa kata Abu Jahal, tuan-tuan? Dia kata, kalau kau tak nak bergabung, aku akan panggil puak-puak aku, pukul kau. Lalu ketika mana Abu Jahal kata sedemikian, tuan-tuan, Allah turunkan terus ayat. Allah katakan, sanad'u Zabaniyah. Kau panggil puak-puak, aku panggil Zabaniyah. Allah kata, Zabaniyah siapa, tuan-tuan? Zabaniyah ni ialah malaikat yang membantu malaikat Malik, tuan-tuan. Malaikat Malik adalah ketua dalam malaikat di neraka. Kiranya malaikat Malik ni ialah ketua di neraka, dan adanya pembantu-pembantu yang seramai 19 orang. 19 malaikat yang digelar sebagai malaikatul Zabaniyah. Yang mana sifat Zabaniyah dan sifat malaikat Malik ni, tuan-tuan, seperti mana Nabi SAW dalam peristiwa Isra' dan juga Mi'raj. Nabi bertemu setiap malaikat dan Nabi katakan, aku bertemu dengan malaikat, setiap malaikat akan memberikan senyuman kepada aku. Malaikat seorang malaikat yang wajahnya sangat masam dan sangat buruk wajah malaikat tersebut. Dan Nabi tanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, siapakah malaikat tersebut? Nabi Jibril mengatakan, wahai Nabi, wahai Rasul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat ini sejak daripada azali memang tak pernah tersenyum dan tak pernah bermuka manis. Maka Jibril mengatakan, siapakah orang tersebut? Nabi kata, siapakah malaikat tersebut? Malaikat tersebut adalah malaikat Malik. Maka malaikat Malik ni, dia takkan pernah tersenyum, takkan pernah bermuka manis, dan takkan pernah berkata dengan perkataan yang paling baik. Tekingan, tempikan, semua ada pada malaikat Malik. Dan kalau ketua sedemikian, tuan-tuan, bagaimana dengan pembantunya? Malaikatul Zabaniyah ni, tuan-tuan, kalau kita lihat, Nabi SAW mengatakan bahawa dalam hadis Abu Hurairah, Nabi katakan, ma bainan mankibai kafir finnar. Nabi katakan, Nabi katakan bahawa sesungguhnya jarak perjalanan antara bahu malaikat Zabaniyah sehingga ke leher Zabaniyah mengambil masa 40 tahun perjalanan dengan menunggang kuda. Itu malaikat Zabaniyah sifatnya. Dan kalau kita lihat ketinggian malaikat Zabaniyah, kakinya di bawah dan kepalanya sampai di langit. Dan Zabaniyah, dia berperanan sebagai apa, tuan-tuan? Zabaniyah, dia berperanan, dia akan mencampakkan satu tangan 10,000 orang, satu tangan kiri 10,000 orang, kaki kanan 10,000 orang, kaki kiri 10,000 orang. Dia akan campakkan orang yang kafir ke dalam neraka Allah Ta'ala ni, tuan-tuan. Sekali campak selama 40,000 orang. Bayangkan 40,000 orang, satu malaikat. Malaikat Zabaniyah mempunyai 19 orang pembantu, tuan-tuan. Dan pada ketika inilah Allah katakan bahawa sanad'u Zabaniyah. Engkau panggil puak-puak engkau ni, aku akan panggil Zabaniyah. Kau tengok bagaimana Zabaniyah hancurkan kehidupan orang. Dan pada ketika ini, tuan-tuan, malaikat Zabaniyah ni, dia mempunyai satu cemeti yang tujuannya untuk rembat siapa yang orang kafir masuk ke dalam neraka. Dan ketika ini malaikat Zabaniyah dia akan
dia akan lepetkan, dia akan konyokkan orang-orang kafir ini tuan. Sampaikan dalam hadis ini dia katakan, sampaikan orang manusia itu menjadi sebesar belalang, lalu dicampakkan ke dalam neraka Allah Ta'ala. Bila dicampakkan ke dalam neraka Allah Ta'ala, Allah akan ubah jasad orang kafir ini menjadi sebesar-besar makhluk yang berada dalam neraka Allah Ta'ala. Dan jasad orang kafir ini tuan-tuan, dia takkan sama dengan jasad orang yang beriman pada Allah Ta'ala. Jasad orang yang beriman pada Allah Ta'ala, seperti mana dalam hadis yang sahih, Nabi katakan orang yang beriman pada Allah Ta'ala, bila mereka masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala, kiraan dan ukuran badan mereka seperti mana kejadian bapa kita, iaitu 60 hasta. Tapi orang yang berada dalam neraka Allah Ta'ala ni, Nabi SAW sifatkan jasad mereka ini, Nabi katakan ma baina maqibai al-kafir fi an-nar masirati salatati ayyami ar-raqib al-masrah. Nabi katakan jarak perjalanan antara bahu orang kafir dengan bahu ni, dia katakan hujung bahu dengan hujung bahu orang kafir ni mengambil masa 3 hari perjalanan dengan menunggang kuda yang paling cepat kecepatannya. Itu adalah sifat orang kafir yang berada dalam neraka Allah Ta'ala. Kenapa tuan-tuan? Dia tak sama macam orang yang berada dalam syurga. Kerana Imam Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi katakan bahawa kerana untuk memaksimumkan azab orang yang berada dalam neraka Allah Ta'ala. Dan pembesaran tubuh badan mereka ni tuan-tuan, dia tidaklah semua totally sama, tak. Dia mengikut kepada dosa yang mereka lakukan. Ada yang maksimum dosa yang mereka lakukan sedemikian. Dan seperti mana juga dalam hadis Nabi, Nabi katakan inna rajula min ahli an-nar la yu'azzimu lin-nar. Nabi katakan sesungguhnya seorang lelaki daripada ahli neraka Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan membesarkan tubuh jasad mereka. Dan Nabi katakan hatta yakuna darras, dia katakan hatta yakuna darsin min adrasihi ka uhudin. Nabi katakan sampai sehingga mana gigi geraham dan gigi taring orang yang berada dalam neraka Allah Ta'ala itu dibesarkan setinggi gunung Uhud. Maknanya tuan-tuan, gunung Uhud tu panjang dia 5 km dan tinggi dia 1 km. Bayangkan gigi geraham dan taring orang yang berada dalam neraka Allah Ta'ala itu panjang dia tinggi dia 1 km dan panjangnya 5 km. Itu kenapa tuan-tuan? Kerana untuk memaksimumkan azab orang yang berada dalam neraka Allah Ta'ala. Dan ketika itulah kita katakan peranan 19 malaikat Zabaniyah ini membantu malaikat Malik untuk beri maksimum yang mungkin kepada azab orang yang berada dalam neraka Allah Ta'ala. Dan begitu juga kalau kita lihat bagaimana sifat kulit orang berada dalam neraka Allah Ta'ala. Dia katakan dirsun kafirun atau nagun kafirun mislu uhudin wa ghiladun jildihi masiratu salat. Nabi katakan gigi geraham ataupun gigi taring orang kafir itu yang berada dalam neraka Allah Ta'ala seperti mana gunung Uhud, Nabi kata. Dan tebalnya kulit orang yang berada dalam neraka Allah Ta'ala itu selama 3 hari perjalanan. Tebal kulit orang berada dalam neraka itu 3 hari perjalanan tuan-tuan, nak sampai daripada luar kulit sampai ke dalam kulit. Maka kalau begitu sifat orang berada dalam neraka Allah Ta'ala tuan-tuan, kita pun tak boleh bayangkan tuan-tuan betapa azab yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka, betapa hinanya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka. Dan begitu juga dalam hadis Abu Hurairah, Nabi katakan bahawa darsul kafiru yaumil qiyamati mithlu uhudun. Nabi kata gigi geraham orang kafir ni pada hari kiamat seperti mana gunung Uhud. Wa arda jilduhu 70 zira'an. Nabi kata dan lebar telinga ataupun kulit lebar telinga orang yang berada dalam neraka Allah Ta'ala ni sebesar 70 hasta. Itu telinga orang berada dalam neraka Allah Ta'ala sebesar 70 hasta besarnya. Wa'uduhu mithlul bayda, dia kata, dan lengan orang yang berada dalam neraka Allah Ta'ala itu seperti mana gunung Bayda. Kalau tuan-tuan pernah pergi di Madinah, lebih kurang 30 km daripada Masjid Nabawi, akan bertemu dengan satu bukit bernama Bukit Bayda ataupun Mantiqah Al-Bayda. Mantiqah Al-Bayda ni ataupun orang sekarang panggil Gunung Magnet, Bukit Magnet. Bukit Magnet tu kita nampak bagaimana besar tuan-tuan. Itu dinamakan sebagai Jabal ataupun Bukit Bayda. Maknanya di lengan orang berada dalam neraka Allah Ta'ala itu besar dia dan luasnya seperti mana Gunung Bayda.
Maka nak katakan begitulah kehinaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang kafir di dalam neraka Allah Taala. Dan Imam Nawawi katakan kenapa tuan? Kerana nak memaksimumkan azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang berada dalam neraka Allah Taala. Kalau jasad mereka kecil tuan, bila dibakar habis tembus terus. Maknanya tak terasa langsung. Kerana azab yang berada dalam neraka ni punyalah maha besar, punyalah sangat-sangat dahsyat yang kita sendiri tak boleh fikirkan. Begitulah azab yang Allah Subhanahu wa taala nak sampaikan. Tapi ketika mana badan mereka itu dibesarkan tuan, sekali kena percikan api neraka, dia akan rasa pedih. Dia tidaklah terus hangus. Dan bahkan ketika mana mereka itu diberikan makan, minum dan sebagainya, barulah mereka tahu itulah azab yang sangat-sangat teruk dan sangat-sangat pedih yang mereka berikan kepada orang yang berada dalam neraka Allah Ta'ala. Dan begitu juga kalau Allah SWT katakan innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi samil khiyat wa kadzalika tajzil mujrimin. Allah katakan sesungguhnya orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sesekali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan mereka pula tidak akan masuk ke dalam syurga hingga unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Maka Allah SWT nak bagi tahu amat-amat mustahil bagi orang yang kafir, orang yang melakukan kejahatan, orang yang melakukan kezaliman untuk masuk ke dalam syurga Allah SWT. Sampaikan Allah SWT berikan satu tamsilan dengan Allah mengatakan, sehingga kan unta masuk ke dalam lubang jarum sekalipun kamu takkan dapat masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Maknanya tuan-tuan, Allah nak beritahu, adakah relevan seekor unta dapat masuk ke dalam lubang jarum? Maknanya mustahil teramat sangat bagi seekor unta yang besar gedabak macam tu tuan-tuan nak masuk dalam lubang jarum, takkan mampu. Maka begitulah Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada kita, takkan mampu kamu orang yang kafir untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Apabila malaikat itu mendengar ayat-ayat tersebut, maka roh orang kafir itu jatuh daripada tangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hunafa'a lillahi ghairul musyrikin bih, wa man yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhattafuhu at-tayru aw tahwi bihi rihu fi makanin sahih." Allah mengatakan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mempersekutukan sesuatu dengannya. Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka seolah-olah dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Maka nak katakan rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat jauh daripada orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Roh tersebut terus ditangkap oleh malaikat Zabaniyah semasa dia sampai di bumi. Kemudian dimasukkan ke dalam penjara daripada batu karang yang amat keras. Yang di sana juga dimasukkan roh-roh orang yang melakukan kejahatan. Orang Yahudi dan Nasrani akan dikembalikan ke dalam kubur sambil melihat jasadnya dimandikan dan dikebumikan. Orang musyrik tidak dapat melihat sesuatu kerana roh diterbangkan oleh angin, sedangkan orang munafik dicampakkan kembali ke dalam lubang kubur. Orang mukmin yang punya kekurangan pada amalan mereka berada dalam keadaan pelbagai. Orang mukmin yang sering memendekkan solatnya, maka solatnya akan dilipat sebagaimana pakaian dilipat lalu dicampakkan ke dalam wajahnya. Ini perkara yang pertama. Seperti mana diceritakan oleh Nabi SAW, orang yang melalaikan solat, orang yang tidak tekun dalam solat, hanya sekadar mengambil syarat dalam solat, maka solat tersebut akan menjadi hujah kepada mereka. Lalu amalan-amalan solat tersebut bila bertemu dengan Allah Ta'ala, Allah akan campakkan seperti mana kain buruk. Allah kata tak ada harga. Kerana solat yang kau lakukan ni bukan kerana Ta'ala, tapi sama ada kerana paksa ataupun kerana hanya sekadar nak katakan dah tugas aku dah selesai. Hanya sekadar itu, tanpa menyebabkan diri mereka menjadi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan solat itu kemudian berkata kepadanya, Allah Subhanahu wa taala akan menyempitkan kamu sebagaimana kamu menyempitkan aku. Di antara mereka akan dikembalikan semula zakatnya kerana mereka mengeluarkan zakat agar dikatakan dermawan. Sedangkan ada orang yang mengeluarkan ada yang berpuasa dikembalikan semula kepadanya kerana dia hanya menahan diri daripada agar tidak makan dan minum. Tetapi dia tidak menahan lidahnya daripada berkata-kata dengan perbuatan keji, dan apabila telah selesai Ramadan, maka dia keluar dengan keadaan bermegah-megahan.
Ada pula juga ibadah haji yang dikembalikan kepada mereka kerana dia melakukan ibadah haji agar orang tahu bahawa dirinya telah menunaikan ibadat haji. Dalam kalangan mereka ada yang semua kebaikan dikembalikan semula yang penyebabnya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu kita katakan dalam ibadah-ibadah tujuan kita satu tujuan untuk menyucikan diri kita. Bukan kerana untuk sombong, bukan kerana untuk bongkak, bukan kerana untuk nama, bukan kerana untuk diperlihatkan, dipertontonkan. Dan sebab itulah dalam hal ibadah tuan-tuan, kalau kita mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dari segi ibadah. Contoh ibadah, maksud syirik ibadah ni ialah kita buat satu perkara bukan untuk Allah Taala. Buat satu perkara untuk manusia, untuk dapat pujian daripada manusia yang lain, untuk derma sebagai ini kerana orang nak disebut namanya sebagai dermawan. Pergi berperang, berjihad fisabilillah kerana nak suruh supaya bila dia mati kelak orang-orang yang terkemudian akan katakan, oh ini pejuang tanah air, oh ini sekian, oh ini sekian. Maka dalam hal tersebut tuan-tuan, ibadah-ibadah yang mereka lakukan asalnya penyebab kepada dia masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala kelak, maka akhir sekali tuan-tuan, ibadah ni akan dilemparkan muka mereka dan ibadah-ibadah ni akan menjadi saksi kepada mereka dengan mengatakan, kau buat aku ni bukan kerana ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan haji tuan-tuan. Orang pergi haji tuan-tuan, balik Malaysia kadang-kadang ada pergi tukar nama. Kenapa? Saya dah pergi haji, nak tukar letak nama haji dekat depan. Kenapa? So kalau aku tak letak nama haji kat depan, so orang tak tahu aku pergi haji dan sebagainya. Sampai bergaduh-gaduh dengan orang JPN dan sebagainya. Maka kita katakan haji ni bukan untuk dibanggakan. Kerana kalau untuk dibanggakan, maka amalan yang kita lakukan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian tuan-tuan, dia katakan, kemudian roh akan duduk di sebelah kepalanya semasa jasadnya dimandikan. Ini saya katakan tadi, sehingga selesai. Apabila mayat akan dikafankan, maka roh tersebut berada pada dada orang tersebut sambil menjerit dan berkata, cepat bawa aku, cepat bawa aku. Jika kamu semua tahu bahawa kamu semua sekarang sedang membawa aku menuju ke rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dia mendapat berita bahawa dia akan diseksa, maka dia akan berkata, tunggu sebentar, tunggu sebentar. Jika kamu semua tahu bahawa kamu semua sedang membawaku menuju kepada siksa kubur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka situlah dikatakan kalau dia dapat tahu bahawa dia berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dia nak segera untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia tahu bahawa siksaan Allah sedang menunggu dia, maka ketika itulah dia akan cuba untuk mempertahankan supaya dia tak disegerakan untuk dikebumikan dan disemadikan. Baik tuan-tuan, puan-puan dan saudara, insya-Allah kita akan sambung pada perbahasan yang akan datang, iaitu berkaitan dengan keadaan orang yang mati serta cara Allah Subhanahu Wa Taala mencabut nyawa mereka. Maka kita akan bahaskan berkaitan dengan keadaan orang yang mati, bagaimana keadaan mereka mati dan di manakah roh tersebut diletakkan dan bagaimana malaikat tu cabut nyawa dalam satu masa. Maksud satu masa ni ada yang mati tu serentak, contoh orang mati aksiden, keempat-empat orang mati dalam serentak, ataupun satu mati di Melaka, satu mati dekat di Sembilan, satu mati kat Johor, tapi dalam tempoh waktu yang sama. Bagaimana cara malaikat maut mencabut nyawanya, dan ketentuan takdir ditulis pada pertengahan Syaban dan juga malam Lailatul Qadar. InsyaAllah kita akan ceritakan pada minggu yang akan datang. Qul qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.